Sudahkah anda mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin? Kalau belum, kenapa? Ada kesan sampingan yang buruk ke? Apa kesannya? Betul ke? Hari ini saya ingin kongsikan 9 mitos dan fakta berkenaan vaksin COVID-19. Sebelum tu, sila like, kongsikan video ini, sebarkan kepada semua grup WhatsApp yang anda ada, Facebook, Twitter dan semua media sosial yang anda ada supaya semua orang tahu. Okey, mitos versus fakta tentang COVID-19. Yang pertama, mitos. Kita tidak boleh percaya vaksin COVID-19 kerana ia dihasilkan dalam keadaan tergesa-gesa. Betul ke? Okey, faktanya, penghasilan vaksin COVID-19 adalah menggunakan teknologi baru yang dipanggil messenger RNA, mRNA. Sebenarnya, kaedah ni telah dikaji oleh para saintis dunia sejak 30 tahun yang lalu. Mitos yang kedua, suntikan vaksin COVID-19 akan membuat kita terkena jangkitan iaitu positif COVID-19 kerana jangkitan tersebut telah disuntik ke dalam badan kita. Betul ke? Faktanya, vaksin yang disuntik masuk membuatkan badan kita mengenal pasti dan melawan virus sebelum jangkitan terjadi. Ia tidak menyebabkan jangkitan, okey? mRNA yang memasuki badan akan merupakan satu cebisan virus protein spike. Bukan keseluruhan virus. Sistem imuniti badan akan mengenal pasti protein spike ini sebagai jangkitan dan terus bertindak balas untuk memerangi jangkitan dengan menghasilkan imuniti terhadap COVID-19. Mitos yang ketiga, vaksin COVID-19 akan menyebabkan swab test kita positif. Betul ke? Okey, faktanya RTK antigen atau PCR tidak akan positif disebabkan imuniti telah terbentuk. Okey, mitos yang keempat, kita akan mendapat kesan sampingan teruk setelah disuntik vaksin COVID-19. Betul ke? Faktanya, setiap ubat-ubatan tidak terkecuali dari mempunyai peratusan kecil kesan sampingan. Bukan semua individu akan mengalami kesan sampingan. Setiap reaksi badan individu adalah berbeza dengan individu yang lain. Kesan-kesan sampingan boleh berlaku pada tempat yang disuntik. Lokal, contohnya sakit merah, bengkak atau sistemik, contohnya demam, muntah, cerit-birit. Kesan-kesan ini juga boleh dilihat berlaku pada setiap jenis vaksin, bukan hanya pada vaksin COVID-19 sahaja. Okey, mitos yang kelima. Ada orang kata, saya telah pun mendapat jangkitan COVID-19, jadi saya tak perlu menerima vaksin COVID-19 lagi. Betul ke? Okey, faktanya jangkitan COVID-19 sememangnya telah membentuk imuniti semula jadi, natural immunity, dalam badan pesakit. Tetapi malangnya, sehingga hari ini, kajian-kajian pakar dan para saintis masih belum dapat memastikan berapakah jangka masa imuniti semula jadi ini dapat bertahan. Pakar-pakar dunia juga telah mengeluarkan fakta yang pesakit COVID-19 yang telah pulih mempunyai risiko untuk dijangkiti semula. Jadi, vaksin COVID-19 ini akan membantu melindungi bekas-bekas pesakit COVID-19 yang telah pulih. Okey? Mitos yang keenam. Ada juga orang kata kita tidak perlu memakai pelitup muka atau menjaga SOP setelah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Ya ke? Benda ni betul ke? Okey. Faktanya, vaksin COVID-19 yang disuntik boleh menghalang jangkitan COVID-19 pada diri kita sendiri. Tetapi sehingga kini masih tidak diketahui sama ada kita masih boleh menjadi pembawa virus yang boleh menjangkiti orang lain. Oleh itu, kita perlu mengambil langkah mengikuti SOP yang sedia ada. Proses memvaksinkan populasi yang ramai akan memakan masa, jadi perlu bersabar ya. Okey, mitos yang ketujuh. Yang ini menarik. Vaksin COVID-19 yang telah dihasilkan adalah bertujuan mengawal dan menjejak populasi dunia dengan adanya jejak chip mikro iaitu microchip tracking. Pula dah. Okey, faktanya vaksin COVID-19 tidak mempunyai microchip tracking, tidak menyimpan data manusia dan tidak dapat menyimpan atau mengambil data peribadi. Teori konspirasi ini kemungkinan tercetus apabila Bill Gates menyatakan bahawa akan mengeluarkan CJ digital apabila divaksinkan. Bill Gates sebenarnya merujuk kepada ingin mengadakan suatu platform di mana untuk memudah cara bagi mengenal pasti individu-individu telah divaksin dan memudahkan proses kerja kaki tangan yang terlibat.
Okey? Mitos ke-8, vaksin COVID-19 akan mengubah DNA kita. Pula dah. Lagi pelik. Okey, faktanya mRNA vaksin COVID-19 bekerja dengan mengarahkan sel-sel badan bagaimana untuk menghasilkan protein yang akan menggerakkan respon imuniti badan seseorang. Suntikan mRNA ini tidak akan terkesan terhadap DNA sel badan seseorang. Ia tidak akan sampai ke nukleus sel badan manusia. DNA manusia terkandung dalam nukleus sel badan. Okey? Sel-sel badan akan memusnahkan mRNA tersebut setelah digunakan atau setelah mendapat respon dari sistem imuniti badan. Okey, faham ya? Okey, mitos yang ke-9, yang ini paling dibual-bualkan oleh orang ramai sehingga kan jadi sangat takut untuk menerima suntikan vaksin ini. Mitosnya, vaksin COVID-19 akan menjadi manusia tidak subur, mandul kerana ingin mengurangkan populasi dunia. Macam-macam hal. Okey, faktanya setakat ni para saintis dan pakar-pakar dunia tidak menjumpai apa-apa bukti saintifik yang boleh mengaitkan keadaan ini. Mitos ni tercetus hasil daripada penulisan seorang yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuktian klinikal dan kenyataan ini tidak mempunyai suatu bukti saintifik. Tiada kajian yang menyatakan vaksin COVID-19 ini ada kaitan dengan kesuburan. Jadi, itu sahaja 9 mitos yang orang selalu cakap-cakapkan dan fakta yang sahih. Terlalu banyak cerita dan berita yang tak betul yang disebarkan melalui media sosial pada masa kini. Teknologi semakin canggih. Namun kita jangan dipergunakan oleh teknologi. Biar kita yang menggunakan teknologi. Jadi, mulai sekarang, daftar sekarang sebagai penerima suntikan vaksin. Lepas dah terima suntikan, insya-Allah semuanya akan semakin pulih. Terutamanya ekonomi negara kita. Malaysia tercinta. Semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang dengan konten-konten yang menarik dan juga berguna. Okey? Terima kasih semua kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.